Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'al qubur al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Pertama-utamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada kali ini untuk siri pengajian kitab Mat'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain dalam bab ma yuhramu minan nikah, bab perkara-perkara atau barang yang haram untuk kita nikah ataupun kahwini. Baik, semua sihat nah? Cuma kehadiran tak berapa ramai. Tolak yang pergi umrah lah. Okey, tak apa, biasalah tu. Iman turun naik, kehadiran pun macam tu juga. Turun kadang naik. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang tajuk yang telah kita bincang daripada minggu lepas, iaitu wanita-wanita ataupun lelaki atau siapa saja yang haram untuk dikahwini dengan sebab tertentu. Sebelum kita meneruskan pembacaan kita pada baris yang kedua daripada bawah tu, muka surat 148, nak ulas sikit satu penyakit yang ditanya oleh seorang ahli jemaah KWE pada malam tadi dekat saya. Dia kata dia rasa macam nyawa tak boleh, dia rasa macam ada angin yang menolak, yang menendang, menyebabkan dia sukar nak bernafas. Jemaah laki-laki Jadi apabila kita ada simptom seperti itu, maka penyakit yang dipanggil atau disebut dalam term perubatan ialah GERD. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Nampak? Baru beli tak sat? Naik motor pergi beli, tu yang perlu. Dok tahu dah tak ada stok. Ada warna hitam. Okey. Ndak apa nama dia terang ke ni? Jangan. Takut mata. Hitam lebih lawa. Boleh Google menatang apa GERD tu. Acid reflux yang ada di saluran esofagus menendang ke atas kerana dia tidak dapat keluar melalui jalan bawah dengan sebab tertentulah. Kebiasaan apabila filter yang menapis, bila kita makanan kita telan, dia ada filter dia masuk kemudian dia tutup. Tapi biasa kalau jadi GERD ni, dia punya filter tu dah loose. Kadang dia buka dan dia tak tutup, so angin tu tendang keluar. Jadi biasanya tuan-tuan, kebiasaan GERD ini ada sejarah gastrik. Orang yang pernah kena gastrik, dia mudah kena GERD. Dan bila dia kena GERD, kalau tak dirawat, maka dia boleh naik ke satu level lagi, dipanggil anxiety disorder. Anxiety disorder bila tak rawat, sakit jiwa. Sakit jiwa bila tak rawat, tanya rambutan.
Jadi jangan ambil mudah nah. Jangan ambil mudah. Kaedah Tibun Nabawi. Apa-apa penyakit yang berunsurkan angin atau yang berpunca daripada angin, ingat dah, ini kaedah Tibun Nabawi, kaedah perawatan Nabi. Maka solusi yang terbaik ialah madu dan minyak habbatus sauda. Ini Tibun Nabawi. Kalau perubatan herba, boleh gunakan halia atau air serai atau akar limau purut. Ini kalau perubatan herba. Dua benda berbeza lah. Kalau Tibun Nabawi, kita gunakan makanan sunnah, iaitu madu dan minyak habbatus sauda. Dibancuh dan diminum. Dia bila berlaku GERD tu, kita rasa macam malaikat cabut nyawa tu. Dia rasa macam tu, ya. Jadi kena rawat. Bukan tak rawat dia akan jadi anxiety nanti. Jelas? Okey, kalau herba, kan ini nak jemat duit nak jemat duit. Malas nak beli dengan Ustaz Syahidan contohnya lah. Serai tu ambil tiga batang, tuan-tuan ketuk dengan lusung batu tu, rendam ayak suam. Boh ni. Boh ayak panas, ketuk serai 3 batang boh. Biar lama baru minum. Ya? Apa dia? Boleh nak letak garam, boleh untuk bagi dia larut cepat. Kalau tak letak pun tak kisah. Okey, nak buah madu pun tak apa, tak ada masalah. Nah, nak gabung dengan halia terpulang. Saya sebut tadi bukan masuk gabungan, pilihan. Dia pilihan. Ustaz, kalau halia itu berapa pula? Agak-agak lah kita punya minum tu, kalau standard badan saya mungkin cawan ni clear. Kalau King Kong punya badan mungkin gelas besar. Kalau orang tu kecil kurus, dia gelas kecil. Gitulah. Agak-agak. Sesuai dengan ni. Serai dan akar limau purut. Kena korek. Itu paling power, akar limau purut. Tuan-tuan kalau dah ikhtiar macam-macam, angin dalam ketulan tak nak pecah, sebagai akar limau purut is the best. Paling power untuk pecahkan angin. Dalam 5 ke 15 minit agak-agak. Okey, jelas Jadi okey. Berapa kali kena buat sehingga kita rasa lega, dia akan elok balik. Okey. Organ dalam badan kita sebenarnya dia boleh merawat dirinya sendiri. Tapi teknologi moden hari ni dia banyak, kita ambil ubat dadah lah untuk legakan. Tak lega sangat pun, dia cuma kawal je. So kalau boleh tiap sendirilah nah. Mudah je pun, jangan tentu duk pening kepala. Benda simple. Nabi dah ajak, sahabat, para ulama perubatan dah ajak. Okey, jelas cukup satu topik sebab itu saja yang ditanya dan saya suka share pada pagi inilah untuk kebaikan bersama. Kembali kepada tajuk kitab kita. Baris kedua daripada bawah muka surat 148. Dan haram, mula dengan dan haram. Jumpa dan haram. Dan haram segala perempuan yang 7 ini pula dengan sebab radha'. Baik. Kita mengaji hari itu tuan-tuan. Yang ni saya padam. Haram ni untuk perkahwinan ada haram dengan sebab nasab. Okey. Ada haram dengan sebab apa dia? Pen hitam tadi mana? Oh ni. Jom. Nasab haram dengan sebab radha'. Jadi nasab ni keturunan. Yang kedua haram dengan sebab penyusuan. Jadi hak ni kita mengaji habis dah minggu lepas. Minggu ni kita masuk ni.
Sebab hari ni memang nak kena guna whiteboard. Sebab takut tak faham. Okey. Saya handphone ni kalau saya tak bawa dia tak bunyi, kalau saya bawa dia bunyi. Okey. Maka perempuan yang menyusu akan dikau, okey. Perempuan yang menyusu akan dikau haru sungguh ha? Tak, saya kena tutup tuan-tuan. Nombor yang tak kenal, yang tak payah duk layan. Dia orang sakit ni, dia gini ya. Dia macam ongkol lah kami kan. Ada je orang sakit. Biar dia. Kalau dia beradik tu lain lah. Ni nombor tak, yang tak kenal. Okey, maka perempuan yang menyusu akan dikau, itu haram yang pertama. Maksudnya siapa? Faham nak ni? Ni ibu susu lah. Tak payah tulis kot. Okey, ibu susu, iaitu perempuan yang menyusu akan dikau. Ibu susu kita tak boleh kahwin dengan kita. Ya. Isu yang berlaku, katalah dia susukan kita 6 kali kenyang atau 5 kali kenyang, kemudian berpisah, kan tak tahu duk mana. Jadi kebetulan ibu susu ni mungkin muda lagi, ataupun dia memang awet muda, makan jamu banyak contoh, maka di takdiran Allah kita pun dah dewasa, laki-laki tadi besar, tiba-tiba kena posting satu kawasan yang kebetulan kawasan itu tinggal ibu susu dia yang dia pun tak kenal lama dah. Okey, jadi tak tahulah kok berkenan kan, maka hukumnya haram, tak boleh berkahwin dengan ibu susu. Tapi kebiasaannya tahu kan, dia mesti kenal ibu susu dia tu siapa. Okey. Dan yang kedua, tadi yang pertama, perempuan yang menyusu akan dikau. Yang kedua, dan perempuan yang menyusu akan perempuan yang menyusu akan dikau. Tu nak kata kena tulis hari ni. Tak tulis jenah pening. Memang pening. Yang pertama tadi, ibu susu kita. Yang kedua, perempuan yang menyusukan ibu susu kita. Tu maksud dia tu. Nenek susuan. Maksudnya yang menyusukan ibu susu ni bukan ibu betul dia, ibu lain lah. Okey, ibu lain lah. Maka itu yang disebut sebagai perempuan yang menyusukan orang yang menyusukan engkau. Maksudnya perempuan yang menyusukan ibu susu kita. Tak kira siapa lah, sama ada dengan sebab nasab. Kalau nasab maksudnya nenek lah, nenek susuan. Ataupun kalau bukan dengan sebab nasab, dia akan tulis kat situ, maksudnya mungkin orang lain. Sebab zaman dulu memang suka hantar kepada masyarakat luar pedalaman untuk menyusukan. Sebab kalau kita tengok sejarah tuan-tuan, Rasulullah SAW kan dihantar ke perkampungan Bani Sa'adah untuk disusukan oleh Hamzah Sa'diyah dan seorang perempuan lagi, dia 2 orang. Jadi kalau tengok alasan kenapa dihantar ke perkampungan, kerana sumber bahan makanan di kawasan perkampungan tu dia banyak fresh. Kalau cerita kita hari ni organik lah. Di bandar ada perempuan juga, tapi jenis duk makan benda frozen, jenis duk makan benda fast food frozen. Jadi air susu yang keluar tu tak ada khasiat. Sebab itu dihantar ke kawasan pedalaman. Itu cerita zaman dulu. Zaman lah semua bancuh susu lembu, Dutch lady, buah botai, baru beranak sumak botai dah. Tu anak panggil lembu banyak tu. Tak betul, satu hakikat yang tak dapat dinafikan tuan-tuan. Kok mana pun tanya siapa-siapa doktor perubatan yang bahagian apa ni ONG ni, kebanyakan yang semua cadangkan susu ibu is the best. Anak kulit ketal, pejal, jadi kuat ya. Jadi maksudnya yang kedua tadi, nak tulis pun payah, tapi faham lah. Maknanya perempuan yang menyusukan ibu susu dia, tak kira sama ada tok dia ke yang menyusukan ataupun orang lain, tak boleh kahwin. Berat juga ni, dia jadi payah. Kita duk faham dengan keturunan senang cerita, bila masuk bab susuan jadi pening. Itu yang kedua tuan-tuan.
Dan perempuan yang menyusukan akan perempuan yang menyusu akan dikau. Faham ya? Dengan wasitah atau tiada. Sama ada perantaraan ataupun tidak. Ada gap ataupun tidak. Ya, maknanya ibu susu dengan kita tak ada wasitah, tak ada gap lah, direct. Tapi kalau tok tadi ada gap siapa? Ibu susu jadi gap, tapi masih lagi dipanggil sebagai ada talian yang mengharamkan kita berkahwin dengan perempuan tadi. Okey, itu yang kedua. Tengok yang ketiga. Atau tiada, atau perempuan yang memperanakkan perempuan yang menyusu akan dikau. Saya nak kena berdiri hanya serik kok, senang. Sak duduk, sak berdiri, pening. Di sana sabar. Topik hari ini memang dia jadi jam sikit. Baik, dia kata faham Jawi lama ni. Atau perempuan yang memperanakkan perempuan yang menyusu akan dikau. Nenek kepada ibu susu kita. Hak yang kedua tadi boleh jadi nenek, boleh jadi orang lain. Tapi hak ketiga confirm nenek kepada ibu susu kita, iaitu perempuan yang memperanakkan perempuan yang menyusu akan dikau. Jelas? Boleh? Kau cerdik dia tu. Dia kau cerdik. Tak apa, kami dah mengajak universiti lagu ni, berdiri jangan duduk. Ada tempat ceramah pun kami berjalan. Tapi sebab kitab ni memang elok duduk, tak ada kitab. Tapi jenis tak faham kena beri diri baru faham. Okey. Yang ke 1 2 3 4, yang kelima. Betul? Yang keempat. Atau perempuan yang memperanakkan bapa susu engkau dengan wasitah atau tiada. Cuba teka siapa? Dia kata perempuan yang memperanakkan bapa susu engkau. Tu tak faham kita tu. Dia lagu ni. Baik. Saya padam hak ni nak. Kena buat diagram. Sebab saya nak tulis dia hak tu dia kacau. Hak ni dia meja dekat sini. Dia jadi payah. Baik. Ali lagi. Ali/Mina. Sebab di sini engkau sini boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. So kita jangan confuse. Maksudnya bila disebut ibu, kita sinilah. Tapi bila sebut bapa tadi, sini kitanya. Jadi tengok, yang pertama ibu susu kita dah faham. Yang kedua dia kata perempuan yang menyusukan ibu susu engkau. Dia punya apa nama ni? Lepas tu yang ketiga tadi, okey. Yang pertama tadi ibu susu lah. Okey. Lepas tu yang kedua, perempuan yang menyusukan ibu susu engkau. Boleh jadi nenek dia, boleh jadi orang luar. Sebab dia kata yang menyusukan ibu susu engkau. Cuma yang ketiga tadi baru jelas dia sebut nenek, kan? Perempuan yang memperanakkan ibu susu engkau, maksudnya nenek susu dia lah. Jadi sini kita kata nenek susu bahasa kita. Bahasa kita lah mudah faham. Bukan nenek tu makan susu, nenek tak makan susu dah. Kecuali susu Enlin lah kot untuk kalsium. Kan? Okey, sekarang kita jadi pening pada yang keempat. Okey. Ambil kitab balik. Kena tengok balik. Dia bahasa dia. Atau perempuan yang memperanakkan bapa susu engkau. Jadi sini, kalau tadi nenek nyusu ni yang memperanakkan mak kita, tok kita belah bapa. Itu maksudnya.
perempuan yang memperanakkan bapa susu engkau. Jadi ni mak ibu susu, ibu susu, bapa susu. Tuan-tuan tak boleh confuse buang susu ni. Jelaslah. Sebab dia punya kiraan hampir sama macam nasab keturunan. Cuma dia ada juga pengecualian tertentu yang akan kita tengok nanti. Jadi sini nenek juga belah bapa. Nenek sebelah bapa. Belah bapa susu ya. Rasa memang tak kahwin pun. Dah tua sangat dah. Expired semua dah ni. Tak mungkin nak kahwin. Tapi syarak dia tulis bagi faham. Dan ke atas tu, kalau tengok sini sampai ke atas tau. Dia sampai ke atas. Okey. Ni golongan atau yang keempat. Dia sebut semua perempuan dulu. Bermaksud sini ahli lah. Okey, ahli lah Jadi ibu susu tak boleh, perempuan yang menyusukan ibu susu dia pun tak boleh, nenek susu dia pun tak boleh, nenek sebelah bapa susu dia pun tak boleh untuk ahli bernikah dengan mereka. Itu yang keempat. Atau yang kelima, perempuan yang menyusukan bapa susu engkau dengan wasitah atau tiada. Maksudnya dia macam sini balik. Tak seperti nenek tau. Jadi perempuan lain yang menyusukan bapa susu engkau. Perempuan lain. Tak kira siapa-siapa lah. Perempuan. Kalau nak sebut perempuan susu tak mungkin. Jadi perempuan yang menyusukan bapa susu. Yang menyusukan bapa susu. Mungkin berlaku benda ni. Jadi kita maksudnya hanya dengan ikatan air susu oleh ibu susu tadi menyebabkan semua kat sini tak boleh bernikah dengan ahli, kerana ahli menyusu dengan ibu susu dia. Sebab itu perlu dijelaskan, in case lah kalau ada adik-beradik kita yang menyusu orang lain, kena bagi dia tahu semua ni salah silah keturunan sebelah ibu susu dia. Sebab dia hukum sama. Takut-takut dia bernikah ni tak tahu lah kan. Sebab ni kalau ikut ke atas tak macam saya kata tadi lah, tak sesuai lah, dah tak layak lah, dah tua dah. Takut yang ke bawah kejap lagi kita akan tengok ya. Jadi ni yang kelima. Atau tidak dan atau perempuan yang menyusu akan laki-laki yang memperanak. Itu belum. Okey, yang keenam, atau perempuan yang menyusu akan laki-laki yang memperanakkan dikau dengan wasitah atau tiada, sekaliannya itu ibu susu engkau. Yang keenam dia kata perempuan yang menyusu akan laki-laki yang memperanakkan dikau. Maksudnya bapa kita, bapa si Ali ni kebetulan ada mak lain susukan bapa kita. So Ali tak boleh kahwin dengan perempuan tu. Bukan tok dia, bukan tok dia, perempuan lain. Jadi maknanya mungkin ayah Ali ni, saya buat contoh bagi faham. Ali, atas Ali ni Rosli. Ayah Ali Rosli, ayah kandung. Okey. Dan Rosli ni kebetulan dia menyusu dengan seorang perempuan lain. Okey, Siti Salmah kan nama dia. Maka Siti Salmah tak boleh bernikah dengan Ali. Bukan tok dia pun. Tak ada kaitan dengan tok, sebab Ali tak menyusu dengan ni, tetapi sebab bapa Ali. Ini terikat ataupun sangkut dengan sebab bapa si Ali, dia menyusu dengan orang lain. Jadi perempuan yang menyusukan bapa Ali tadi ni tak boleh berkahwin dengan Ali. Itu 6 golongan tadi. Dia kata semua 6 ini dikira sebagai ibu susu engkau. Dia pukul rata senang maksudnya tak boleh berkahwin. Jadi yang kita mengaji hari ni tuan-tuan, kok dulu mungkin ada, lah ni saya tak tahulah. Sebab semua susu sendiri kan, susu botol. Takut-takut ada adik-beradik kita di kampung yang biasa orang tua berkampung kan, nak elak
ataupun nak bagi selamat macam sepupu isi saya tu. Jadi kebetulan bila sepupu saya yang seorang ni, dia ambil anak angkat sebab dia tak ada anak, dia ambil pada baby, lalu disusukan oleh mak menakan ataupun adik kepada sepupu saya ni lah, adik dia. So bila menyusu 6 kali kenyang, 5 kali kenyang, dah besar budak tu, senang semua adik-beradik, so tak payah pening kepala. Dia isu bila ambil orang luar, jadi dia jadi kait tu jadi lagi panjang lah. Itu yang masalah tu. Okey, boleh faham lah, jelas. Ni bau cantik. Clear. Kita lama ni tuan-tuan, aku ni lah. Sebab tu kami ngaji tu, dia whiteboard dia belakang ni, dia akan tulis jauhi, bagi kita faham. Memang susah nak faham. Dan memang sebenarnya tuan-tuan, istilah ini kalau kita nak modernkan pun memang tak boleh nak modernkan. Nak tulis istilah apa? Tu waktu tulis. Nenek susu, bapak susu, lala susu Cak Junjung. Pening. Kat pening belakang. Okey. Cak Junjung tak ada kan? Orang gitu ya. Baik. Okey. Seterusnya. Dan perempuan yang menyusu dengan laban engkau atau tak faham dah kan, atau laban furuk engkau, sama ada engkau daripada nasab atau daripada radha'. Tu dia. Okey, dia kata gini, dan perempuan yang menyusu dengan laban engkau atau laban furuk. Ini maksud laban engkau, nak tulis payah, saya cerita lagu ni. Kita sendiri, ini kes ni perempuan lah. Lalu perempuan ini, dan perempuan yang menyusu dengan laban engkau. Apa makna laban? Laban susu lah. Susu engkau, maksud sini engkau kembali kepada perempuan. Maksudnya, yang tak boleh nikah siapa? Siapa tak boleh nikah sini? Saya dengan bini saya. Tak boleh, bini saya dah nikah dah. Pening tak lagu ni. Saya padam mak ni lah. Saya tuan-tuan tak apa nampak, tak apa. Kita bagi nampak. Okey. Mat Siti, dua lelaki bini duduk di kampung. Mereka berdua duduk di kampung Corak Tok Kun, contoh. Jauh hulu. Lalu mereka ni, dua orang ni, satu ketika ada pasangan yang menghantar anak untuk mereka susukan. Jadi katalah Siti Rohani ni dengan laki dia Samad dengan Siti ni, mereka pun kahwin, dapatlah anak nama Yusuf. Takdir Allah, Siti ni tak ada anak susu. Macam-macam cara dia guna, makan susu kambing lah, hampa tu sodak, tak ada susu juga. Kita pun tak tahu sebab apa tak ada susu, walaupun dia dah beranak. Maka mereka pun kata, lah ni macam ni lah, kita kena pergi cari orang untuk menyusukan Yusuf. Lalu mereka pergi jumpa dengan keluarga Mat dengan Siti ni. Maka atas dasar permintaan, maka Siti menyusukan Yusuf. Atau Siti menyusukan nama perempuan, kita ambil Me'ah. Maka nama ni kira mudah ingat. Yusuf dan Me'ah ini merupakan anak susuan siapa? Siti dengan Mat. Bila dia kata laban engkau, susu engkau, engkau sini sama ada Mat ataupun Siti. Bukan Mat tu menyusukan tak, atas dasar mereka lelaki bini.
Maka Mat haram dengan Mi'ah, Yusuf haram dengan Siti. Tu dia maksud tu. Benda simple tapi payah nak faham pasal dia kitab dia tulis lagu tu. Masih kategori radha'ah juga. Yang tadi ke atas, ibu susu kan ke atas. Kan dia nak cerita yang ke bawah. Faham tak? Jadi Yusuf ataupun Mi'ah ni, maka boleh kerana mereka menyusu dengan Mat dan Siti, maka haram berkahwin, sama ada Mat nak kahwin dengan Mi'ah ataupun Siti nak kahwin dengan Yusuf, sebab mereka telah menyusu dengan pasangan Mat dan Siti. Itu maksudnya. Okey, baik. Tapi boleh jadi tuan, sebab bila tak ada susu, jadi terpaksa hantar orang yang nak susu badan, dia akan hantar juga kepada orang lain untuk menyusukan. Kecuali lah kalau dia memang bermazhab susu ucap botol, memang susu botol lah dia, ya, terpulang lah, ya. Cuma masalah ni memang berlaku dalam masyarakat kita, tu je. Dia kata perempuan yang menyusu dengan laban engkau atau laban furuk engkau. Satu lagi masalah. Laban furuk engkau maknanya furuk tu cabang dia. Lagu ni. Mana? Okey. Mat dengan Siti, pasangan suami isteri, mereka menikah, dapatlah anak nama Maryam. Dia tak apa nak makan. Okey, dapat anak nama Maryam. Dia tak kira lah Maryam kahwin tak kahwin, tapi biasa ada yang susu kahwin lah. Jadi Maryam berkahwin dengan Dolah. Masih lagi kes tamat dengan rohani. Mereka dapat anak sama ada Yusuf atau Mi'ah. Lalu mereka pergi menyusu dengan Maryam. Maryam ni anak Mat dengan Siti. Jadi apabila dia menyusukan dengan Maryam dengan Dolah, dan Maryam Dolah pula anak kepada Mat dan Siti, itu disebut sebagai laban engkau dan furuk engkau. Maksudnya cucu dia kira macam cucu lah. Jadi Yusuf dengan Mi'ah bukan sekat haram dengan Maryam dan Dolah, tetapi juga haram dengan Mat dan Siti. Itu maksud furuk tadi, cabang keturunan. Dan sampai ke bawah tuan-tuan, sampai ke bawah. Kalau ada lagi sampai ke bawah, tetap haram. Berat juga ya. Sebab dia kira macam tu, ya? Dia ranking dia turun bawah gitu. Sebab darah, ada talian hubungan darah antara ni. Memang pening sikit ya, tapi itulah yang diajar dalam kitab. Baik, itu dia kata furuk engkau ya. Sama ada engkau daripada nasab atau daripada radha'. Dia tak kira lah keturunan ataupun penyusuan. Dan kategori kedua ya, anak perempuan bagi perempuan yang tersebut itu hingga terkebawah sekaliannya dipanggil anak susu engkau. Yang saya cerita tadilah. Jadi mereka ni, Yusuf atau Mi'ah ni dikira anak susu kepada Maryam, kepada Dolah, dan bawah lagi siapa yang menyusu bawah dia ni. Katalah mereka dua orang ni tak menyusu bawah Maryam dan Dolah pun, tapi dia menyusu bawah anak Maryam dan Dolah, pun hubungan masih dikira ke bawah, tetap dikira anak susuan. Sedangkan Siti tak menyusukan ni pun, tapi sebab Siti dia ada anak Maryam Dolah pun tak menyusukan pun. Maryam Dolah ada anak lain, anak ni yang cucu dia, cucu Mat ni susukan si Yusuf atau Mi'ah, maka mereka dua ni haram kahwin dengan ni. Dan ke bawah, sampai ke bawah gitu. Berat tu ya. Tu yang suruh menikah ambil orang jauh terus tu ya.
Yang syarat suruh menikah, ambil orang jauh terus tu, jangan ambil orang apa serumpun, ya, padu yang sama, orang tetua kata, ya, ambil yang jauh terus senang. Jauh dalam Malaysia lah, kalau rasa ada jodoh ambil jauh yang luar punya, kan. Baru ni saya makan kedai Pak Teh, dia kenal kalah menantu dia yang Mak Saleh tu, yang Ukraine. Dia kenal dengan kat saya lah, kedai Pak Teh. Dia kata, "Ustaz, ni menantu saya." Sebab saya pun heran duk pergi situ selalu, tak pernah nampak Mak Saleh makan. Itu tengok dia duk pilih bihun, pelik ben ajaib juga lah, jarang Mak Saleh makan bihun. Dia ambil bihun, ada lontong apa benda, rupanya menantu dia tak pernah balik kot, tu balik dia makan sekali. Ukraine mungkin lah kot gaya-gaya tu. Menantu tu lah Mak Saleh, yang anak Pak Teh tu perempuan tu lah, okay. Jadi jauh terus senang nu, Ukraine nu ambil kau, tak ada kaitan langsung keturunan bah, susuan tak susuan nu, jauh melangkah benua. Jodoh kan, nak buat macam mana? Tuhan dah tetapkan begitu. Dia ni berkahwin dengan sekian-sekian orang. Ada doa ni. Okey. Okey. Dan perempuan yang menyusu dengan Laban salah seorang daripada dua ibu bapa engkau pada nasab atau pada rodok, sekiranya saudara susu engkau. Ini kategori yang ketiga, ya. Dan perempuan, saya ulang balik, yang menyusu dengan Laban salah seorang daripada dua ibu bapa engkau pada nasab atau pada rodok, sekaliannya saudara susu engkau. Ulang lagi tadi. Saya baca banyak kali malam tadi tapi saya dah faham, tiba-tiba hari ni jadi tak faham tahun ni. Dan perempuan yang menyusu dengan Laban salah seorang daripada dua ibu bapa engkau pada nasab atau pada rodok, sekiranya saudara susu engkau. Baru faham. Jadi maknanya begini. Bangkit lagi. Okey. Okey, Yusuf, kita ambil kategori sini, ya. Sebab Yusuf ni yang menyusu. Okey. Bila Yusuf atau Mi'ah menyusu dengan Maryam dan Dolah, maka anak Maryam dan Dolah adalah saudara susu kepada Yusuf dan Mi'ah, maka mereka tak boleh berkahwin walaupun sebaya, walaupun muda. Itu maksudnya. Jadi mereka dua orang ni tak boleh berkahwin, dikira saudara susu kepada ni. Sebab atas dasar dia menyusu dengan sini atau dia menyusu dengan yang bawah sekalipun, asalkan dia kata siapa yang menyusu dengan bapa engkau punya ini, maka anak pada bapa engkau tu adalah dikira saudara susu kepada si Yusuf atau Mi'ah yang menyusukan dengan Maryam dan Dolah. Saudara susu lah, saudara susuan. Okey. Baik. Dan demikian lagi, saudara susu engkau itu perempuan yang diperanakkan dia oleh salah seorang daripada ibu bapa engkau daripada rodok. Jadinya Yusuf dengan Mi'ah serta kalau katalah Maryam dan Dolah ada anak nama Mizi. Okey. Mizi ni dia mungkin kahwin dengan siapa-siapa lah. Okey, Mizi dengan Tipah. Jadi yang kita tengok tadi, Yusuf, Mi'ah, Mizi, Tipah, dia ni saudara susuan. Okey, tak boleh kahwin lah. Andai kata ada lagi adik-beradik lain beranak, tiba-tiba lepas menyusu ni, tiba-tiba Maryam kerja duk mengandung je.
Maka yang banyak-banyak ni pun dikira saudara susu kepada Yusuf. Dia bukan kira seorang saja, mana-mana pun yang lahir daripada sini saudara susu. Sebapak ke, dua bapak ke, sebapak lah, atau seibu, maka dikira saudara susu. Itu maksudnya. Okey, Allah. Bismillah. Okey, dan perempuan menyusu dengan laban salah seorang daripada dua bapa engkau pada nasab atau pada radha, sekiranya saudara susu engkau, dan demikian lagi saudara susu engkau itu perempuan yang diperanakkan oleh salah seorang daripada ibu bapa engkau daripada radha. Okey. Dan cucu perempuan. Okey. Dengar ni ya. Dan cucu perempuan bagi mak susu engkau atau bagi bapa susu engkau pada nasab atau pada radha hingga terke bawah. Okey, hingga terke bawah. Maksudnya cucu perempuan kepada Maryam dengan Dolah dikira saudara susu kepada Yusuf dengan ni. Cucu kepada Maryam, maksudnya anak kepada itulah, anak kepada Mizi dengan Tipah. Cucu nah, cucu saudara, dikira saudara susu juga. Okey. Cucu perempuan mak susu engkau. Okey. Dan cucu perempuan bagi mak susu engkau atau bagi bapa susu engkau pada nasab atau pada radha hingga ke bawah, sampai ke bawah. Seterusnya, dan perempuan yang disusu oleh saudara engkau yang perempuan. Ya. Perempuan yang disusu oleh saudara engkau yang perempuan. Baik. Kita ambil kategori Mak Siti balik. Yang ni kita padam kejap. Jadi Mak Siti, mereka ni katalah, saya buat contoh, mereka tiga balik. Ramli. Okey. Kemudian mereka ada Joya. Mereka tiga balik. Mereka ada Rokiah. Dia kata perempuan yang disusui oleh saudara engkau. Maka Ramli ni dia adik atau abang kepada Joyah atau kepada Rokiah. Dan ada Joyah ini dia menyusukan anak perempuan. Okey, nama Fatimah. Rokiah pula menyusukan anak perempuan nama Sarah. Maka hubungan Ramli kalau ikut tu tak ada benda pun, tapi tak boleh kerana dikira anak menakan susu. Anak menakan susu. Maka Ramli tak boleh berkahwin dengan Fatimah, tak boleh berkahwin dengan Sarah, walaupun comel loteng. Comel loteng putih gebu semua tak boleh, kerana yang membataskan ialah kerana Joyah adalah saudara adik kepada Ramli, dia kira anak menakan susu. Sampai ke tahap tu Islam jaga keturunan. Kadang-kadang tuan-tuan timbul pertanyaan kepada kita kan, apa sangatlah kan, nyusu je pun, betul tak? Apa sangat? Yes, kita kena ingat bila Quran sebut makanan kan menjadi darah daging, betul tak? Makanan kita makan jadi darah daging kita. Kullu lahmin nabatat minal haram fannaru awla bi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang aula baginya. Jadi makanan itu sebenarnya dia menjadikan darah daging, darah keturunan, pertalian. Itu yang Islam cukup jaga. Sebab itu ada kata pendapat bila kahwin adik-beradik dekat-dekat ni, anak jadi cacat, autism. Sebab ni kajian lah, kajian. Sebab berlakunya darah yang sama. Sebab itu kalau kita tengok jenis darah kan, kita sama ada kita ikut mak kita atau ayah kita, tu ya.
Kalau kita ayah kita A, mak kita B, kita sama ada A atau B, kita akan ikut mana-mana salah seorang. Jarang kita O. Sebab itu darah. Cerita darah dalam badan ni, dia bukan setakat cerita biasa tau. Hatta syaitan boleh berada dalam darah manusia, mengalir dalam tubuh manusia. Sebab tu darah ni benda yang syarak cukup jaga. Termasuklah bab hubungan keturunan, perkahwinan. Sebab itulah kalau kita lihat orang dulu-dulu kan, kalau kata nak menikah ni, memang dia akan cari yang jauh, minta tolongan risik. Jarang berlaku kahwin yang adik-beradik dekat-dekat. Sebab dia tak mau benda macam ni lah. Melainkan orang Arab, dia nak sebab harta tu tak mau pisah jauh-jauh, so dia kahwin sepupu. Itu orang Arabnya dulu lah, dulu style. Sekarang banyak dah kahwin campur dah, macam-macam. Sikit lagi sebab ada baca doa ni. Tak mana dah. Laban surah engkau yang lelaki-lelaki. Dan anak perempuan bagi perempuan tersebut pada nasab atau pada radha' hingga ke bawah, dan anak perempuan pada nasab atau pada radha' bagi orang yang disusu akan dia oleh ibu engkau pada nasab atau menyusu ia dengan laban bapa engkau pada nasab, jika ke bawah anak perempuan itu sekalipun, sekaliannya anak perempuan bagi saudara lelaki engkau yang susu, atau anak perempuan bagi saudara perempuan engkau yang susu. Ambil kau ha. Saya dah cerita tadi. Boleh, saya tak tahu lah kalau tuan-tuan baca boleh menambahkan stres. Tapi sebenarnya ilmu kan, memang ngaji kitab lama tuan-tuan kena cari cikgu. Tuan-tuan baca lama-lama bengong. Dia nak habaq yang panjang-panjang tadi tu, hak ni sampai ke bawah, hak ni sampai ke bawah haram dengan Ramli. Tu je dia nak habaq. Tapi nak buat ayat tu, saya rasa kalau kita sendiri pun nak menulis, susah nak tulis ni kan. Kalau kita katakan okay, Fatimah telah menyusu dengan Joyah, maka Fatimah ini ialah anak susu kepada Joyah. Joyah mempunyai abang bernama Ramli. Ramli kalau jika diikutkan secara logik tiada hubungan apa-apa pun dengan Fatimah, sebab tak ada talian darah. Tetapi sebab penyusuan itu menyebabkan ada hubungan darah susuan tadi, maka Ramli tak boleh kahwin dengan Fatimah. Bukan cakap Fatimah, anak Fatimah, cucu Fatimah, cicit Fatimah sampai mati. Tu yang panjang kita baca bengong tadi tu. Ni yang dia nak abad. Tu je dia nak abad. Sampai ke bawah. Anak menakan susu. Bahasa kita lah, anak saudara susuan. Okey. Kan tergeliat kita baca tadi kan. Sebab dia memang Jawi lama ni, pertama kadang-kadang dia terjemah direct daripada bahasa Arab. Bila bahasa Arab tuan-tuan, dia tidak ada noktah, dia banyak ganti waw. Wow. Jadi Jawi bila terjemah dulu dan. Kata penghubung dan tu berterusan tanpa noktah. Dia bila noktah tu bila mana tu? Bila dia mula bermula. Kalau dia kata bermula, itu baru tajuk baru, ayat baru. Ni cerita Jawi lama tuan-tuan. Memang lagu tu dah lah, nak buat ke mana? Apa dia? Ujian. Buat ujian rasa fail lah ni. Kecuali kalau saya buat ujian bahasa Melayu moden. Maksudnya kita dah modernkan apa yang kita mengaji ni. Mungkin nampak kot kalau buat ABC kan, anak susuan, anak saudara susuan, cucu saudara susuan, cicit saudara susuan. Ni ya. Tak sabar ujian lah, fail belakang kot. Jadi kita mengaji je lah nah.
untuk ilmu, untuk ilmu kita. Tuan-tuan, tak banyak tempat yang mengajak secara kitab secara penuh tau zaman law ni. Even kuliah-kuliah masjid pun dia tak habis ngajak bab-bab tertentu je. Sebab yang kita belajar hari ni ialah bab fiqh munakahat. Dia dah penceramah dia belajar. So benda-benda yang tak ada zaman ni banyakkan mereka tak ajak dah. Tapi bila kita tadah kitab, kita nak ambil berkat kitab, nak berkat tuan pengarang kitab, berkat ilmu, berkat hadis, berkat Quran dalam ni. So kita baca semua, baru ada keberkatan. Tak faham pun kita belajar faham lah. Saya yang ajak lagi lah kena faham. Tapi tak apalah, sebab kita dah mengaji kitab ni, hanya rekod memori dengan tok guru kita tu je. Ingat balik, okey. Tengok nota balik, baru ingat. Dia macam tu. Semuanya faham apa yang tak faham. Sekurang-kurangnya tentang faham lah. Laban engkau, susu engkau ni dah pening dah. Sebab percampuran bahasa Arab tadi dengan bahasa Melayu. Ya. Jadi kita banyak pinjam bahasa Arab. Baik. Kita berhenti tanya sebab banyak kat saudara kat sini dan saudara kan. Dia akan menambahkan kepeningan kita. Kalau kita teruskan, kita berhenti dulu. Dan saudara perempuan pada nasab atau radha bagi bapa susu engkau. Sebab bab ni panjang lagi tuan-tuan, kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Baik, ini ada permintaan daripada Puan Hajah Kamaliah ya, dengan Puan Hanida untuk baca doa selamat. Tak tahu selamat untuk apa ni nah. Kalau boleh bagi tahu, senang kita niatkan. Ni selamat pergi umrah ke, selamat daripada penyakit ke, apa ke? Siapa ni? Ya. Untuk apa ya? Selamat, selamat keselamatan kita semua sejahtera ya. Baik. InsyaAllah. إلى الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا راضين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت من النار والعفو عند الحساب. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وكل أعضائنا
في نفسنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختمنا يا الله بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.